Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 November 2022 bersama dengan saya Nur Syihah Mama Amin. Kari Jamaluddin memaklumkan dia akan membuat satu laporan polis dan laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ia berhubung tangkap layar WhatsApp yang didakwa perbualan antara dirinya dengan seorang individu tidak dikenali yang tular di media sosial. Menerusi ciapan di Twitternya, Khairi menafikan kesahihan perbualan tersebut yang memaparkan individu menggunakan nama bos KJ. Individu tersebut mengarahkan seorang individu lain untuk mensabotаж timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang bertanding di Rembau. Tangkap layar itu juga menunjukkan bos KJ berkata dia akan menjadi Perdana Menteri dalam tempoh 5 tahun dan menyifatkan Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob sebagai tidak berguna. Perbualan tersebut turut menyatakan individu itu dijanjikan jawatan setiausaha politik sekiranya Khairi menjadi Perdana Menteri. Khairi sebelum ini dipindahkan dari kerusi Parlimen Rembau yang dipegangnya sejak 2008 ke kerusi Parlimen Sungai Buloh bagi memberi laluan kepada Muhammad untuk bertanding di situ. Dalam kempennya sebelum ini, Menteri Kesihatan sementara itu juga turut menyatakan hasratnya untuk menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri pada masa akan datang. Pengerusi PH Anwar Ibrahim menuntut Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor membuat permohonan maaf dan menarik semula dakwaan berunsur fitnah. Dalam ucapannya di Tambun, Sanusi mengungkit sabitan Anwar atas tuduhan liwat dan salah guna kuasa dengan mengatakan Anwar muflis moral. Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO sebagai timbalan Presiden dan juga timbalan Perdana Menteri kerana isu moral. Dia bukan lawan kes penyelewengan, bukan. Lawan kes itu. Lawan halu bertemu halu. Menerusi surat tuntutan yang dihantar peguamnya SN Nair and Partners, Anwar memberi tempoh 3 hari dari tarikh penerimaan notis untuk Sanusi menjawab perkara itu. Presiden PKR itu menuntut Sanusi membuat aku janji bertulis tidak akan mengulangi kesalahan sama serta membayar ganti rugi 10 juta ringgit kerana merosakkan reputasinya. Sekiranya gagal, Anwar akan meneruskan tindakan undang-undangnya. Peguam Anwar antara lain mendakwa ucapan Sanusi sebagai fitnah serta mengaibkan kuasa agung kerana mencabar proses dan keputusan pengampunan penuh yang boleh menjadi kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, sementara itu Anwar sekali lagi menggesa pengundi Gombak agar mengusir bekas timbalannya Azmin Ali dari kerusi Parlimen yang disandang sejak 2008. Dalam ceramah Mega PH di Gombak yang dihadiri kira-kira 5,000 hadirin malam tadi, Anwar berkata dia ingin melihat individu yang digelar pengkhianat itu kalah teruk dalam PRU15. Saya chief. Dan chief bila cakap yang khianat mesti diterajang keluar dari Gombak. Sebelum tadi saya di Ampang. Tengok calon pergi ke kau. Baru kamu tahu. Elok-elok orang angkat. Kamu khianat. Jatuhkan mandat rakyat. Rakyat pilih Harapan. 2018 you undi siapa? Harapan. Simbol logo keadilan untuk Harapan. Anwar juga membangkitkan kisah Sikito, iaitu watak yang dikaitkan dengan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka di tangan Portugis pada abad ke-16. Sejarah Melayu tentang kisah Raja Mendelia dengan Si Kito tu bila didapati khianat dan fitnah, disula sampai mati. You tahu apa sula? Sula diasuh rencong buluh, dijolok di bawah sampai ke mulut. Jarak, nak buat macam tu jangan. Saya bagi contoh sejarah. Kerana sejarah Melayu mengajar kita supaya jangan khianat. Pada Februari 2020, Azmin dan 9 ahli Parlimen PKR meninggalkan parti itu
di tengah-tengah kejatuhan pentadbiran PH. Kebanyakannya ahli parti itu menyertai Bersatu bagi membentuk kerajaan baru pimpinan Muhyiddin Yassin. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Berang dengan serbuan SPRM ke atas Invok, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli malam tadi memberi amaran kepada Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki. Rafizi berkata PH akan mencarinya pula berhubung skandal pegangan sahamnya jika gabungan itu memenangi PRU 15 Sabtu ini. Satu hari lagi, esok kita jumpa di mahkamah. Lusa kita mengundi, lusa satu hari lagi kempen. Hari Sabtu kita mengundi saudara-saudari. Lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Baki insya-Allah. Bercakap pada ceramah Mega PH di Johor Bahru malam tadi, Rafizi berkata SPRM mesti mendapatkan perintah mahkamah sebelum merampas dokumen yang dilindungi oleh klausa kerahsiaan. Kalau kamu nak soal siasat, nak minta dokumen, nak cari, nak rampas apa, sila ikut undang-undang. Peguam saya telah memberikan surat, sebarang maklumat perkara yang kamu nak yang tidak mengikut undang-undang, jumpa kita di mahkamah esok. Untuk rekod Disember lalu, Ahli Parlimen Sungai Buloh RC Varasa memfalkan usul tergempar meminta Dewan Rakyat membahaskan dakwaan pemilikan hampir 2 juta saham Azam dalam sebuah syarikat tersenarai awam semasa dia berkhidmat sebagai pengarah siasatan SPRM. Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Penyandang Ahli Parlimen Tambun Ahmad Faizal Azumu yang akan berdepan Anwar Ibrahim mengakui bendera dan poster lawan lebih banyak dipasang di kawasan itu sepanjang tempoh kempen. Timbalan Presiden Bersatu itu turut berjenaka dengan mengatakan bahawa dia menyangka Perak dijajah oleh Vietnam. Sebagai contoh, kalau Pakatan Harapan tu bendera warna merah, Bandaraya Ipoh Tambun ini dah jadi macam negara Vietnam pula saya rasa. Macam sambutan Hari Kebangsaan Vietnam, warna merah bendera Vietnam kan. Dalam sidang media sama, Ahmad Faizal juga berkata logo PH yang berbentuk roket mencerminkan penguasaan DAP dalam gabungan itu. Meskipun pemimpin gabungan itu berulang kali menafikan dakwaan penguasaan DAP, pemimpin PN dan UMNO terus menjaja naratif bahawa DAP mendominasi PH. Ahmad Faizal menyentuh mengenai bendera PH ketika mengulas dakwaan bahawa PN adalah yang paling kaya antara semua gabungan yang bertanding dalam PRU ke-15. Selain perang bendera, perang poster dan papan iklan di antara Ahmad Faizal dan Anwar berterusan sejak Presiden PKR itu mengumumkan akan bertanding di Tambun bulan lalu. Berita seterusnya. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan tidak ada sebab dia terasa hati dengan kenyataan tegas dibuat Muhyiddin Yassin selaku pengerusi PN. Ini selepas Muhyiddin menyanggah kenyataan dibuat Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berhubung isu bekerjasama dengan PN. Menteri Alam Sekitar dan Air sementara itu turut menafikan dakwaan parti itu didominasi Bersatu dalam gabungan PN, bahkan menjelaskan situasi mereka lebih kurang sama dengan PN. Tuan Ibrahim menegaskan tidak timbul isu siapa mendominasi siapa dalam PN kerana setiap keputusan diputuskan bersama. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, setiap keputusan yang dibuat pengerusi PN itu juga mesti dibincangkan dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Tuan Ibrahim berkata demikian mengulas dakwaan Bersatu dilihat lebih dominan daripada PAS susulan banyak keputusan gabungan itu dibuat oleh Muhyiddin. Terdahulu, Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata Bersatu lebih dominan dalam PN dan parti itu hanya memperalatkan PAS demi kepentingan mereka pada PRU ke-15. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nur Syihah Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.